Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang di mana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengurniakan pada kita untuk kita menambahkan bekalan dalam kehidupan kita dengan ilmu pengetahuan, agar kita sentiasa dalam keadaan yang setiap hari kita menambahkan ilmu dan menambahkan ilmu. Dan seperti biasa para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, di mana pada setiap hari Ahad sebegini kita akan bercerita tentang mengenai zikir-zikir yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang Rasulullah baca zikir dan apa yang Rasulullah doakan dalam kehidupan Rasulullah dan juga para sahabat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu bahawa dalam hidup kita ini, apabila kita sentiasa berzikir, maknanya kita sentiasa menghidupkan hati kita. Menghidupkan hati ni penting dalam hidup setiap di kalangan kita. Kerana bila kita ni tak berzikir, maka dia akan mematikan hati. Mematikan hati ni jadi bahaya pada diri seseorang. Apabila kita dalam keadaan yang biarkan hati kita mati. Jasad kita hidup tapi hati kita mati. Yang menyebabkan kerosakan itu mudah terjadi pada setiap di kalangan kita. Lalu Islam diajar pada diri kita ni dalam hidup kita supaya kita sentiasa menghidupkan hati kita. Bagaimana nak hidupkan hati? Dengan berzikir. Bila kita berzikir, maka dia akan mengingatkan pada diri kita tentang mengenai betapa pada diri kita ni untuk kitanya sentiasa dekat dengan Allah. Sebab tu dalam Islam diajar di antara zikir yang senang terjadi, yang boleh terjadi dalam hidup kita ni ataupun dalam hidup kita ni, kalau sekiranya kita ni tak berzikir, dia akan menyebabkan pada diri kita ni, menyebabkan dalam hidup kita akan menjadikan kerosakan pada diri kitanya. Rosak apa dia? Rosak hatilah. Lalu Islam dia nak suruh kita ni sentiasa berzikir. Bila kita berzikir dalam pada diri kitanya, berzikir di saat mana kitanya berzikir ketika mana datangnya kegelisahan. Diri kita ni bila kita gelisah je, lalu kita berzikir. Zikir. Satu. Yang kedua, bila biasanya kita gelisah ni pada diri kita, bila kita tak dapat tidur. Bila kita tak dapat tidur, maka zikir akan terjadi. Maka pada Islam diajar supaya kita ni sentiasa dalam keadaan yang sentiasa berzikir dan berzikir. Hari ni kita akan sebut beberapa zikir-zikir yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sentiasa diamalkan dalam kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mana mereka berada dalam keadaan kegelisahan ataupun mereka tak dapat tidur. Bila mereka tak dapat tidur, mereka baca. Dalam kitab Ibn Sunni, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku tak dapat tidur. Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni di antara sahabat yang pengumpul ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini di antara orang yang mengumpul Al-Quran. Tapi dia sendiri pun gelisah. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur ni jadi masalah. Di kalangan kita, orang kita sanggup makan pil untuk nak menidurkan pada diri mereka. Mereka sanggup untuk mereka nak buat macam-macam cara nak suruh tidur. Katakanlah dia seorang raja, tiba-tiba dia tak boleh tidur. Nak buat macam mana? Walaupun dia raja. Ataupun dia pemimpin. Dalam keadaan dia jadi pemimpin tapi dia tak boleh tidur. Ini menjadi masalah juga. Dalam hidup kita ni, bila tak boleh tidur, itu satu penyakit. Satu penyakit pada diri kita. Lalu Islam dia nak suruh kita ni tidur on time, pada masa yang ditentukan, masa yang tepat, yang kita diajar supaya kita ni berehat. Bila kita tidur, kita rehat daripada kepenatan, maka kita akan mengembalikan balik tenaga-tenaga. Dalam kitab-kitab dia cerita, tidur orang mukmin ini menjadikan satu benda yang dibenci oleh orang yang dibenci oleh di kalangan syaitan. Kenapa syaitan benci? Kenapa yang disebut dengan musuh Islam benci kepada orang mukmin yang tidur? Kerana waktu mana dia tidur, dia sedang mengembalikan balik tenaga.
bila dia sedang mengembalikan balik tenaga, tiba-tiba dianya macam mana nak suruh dia jangan kembalikan balik tenaga pada diri dia. Kerana kalau dia kembali balik tenaga, dia akan beribadah pada Allah. Lalu Islam diajar supaya kita biar tidur tu biar betul-betul tidur bermanfaat. Lalu orang selain daripada orang Islam ni, dia akan yang disebut dengan orang-orang yang dinamakan dengan orang munafik, orang kafir ataupun yang disebut dengan syaitan ini, dia benci dengan orang mukmin yang tidur. Cara demikian. Lalu digelisahkan kita supaya kita tak dapat tidur. Lalu di antara orang yang tak boleh tidur dalam sejarah, yang susah nak tidur dalam sejarah sahabat-sahabat Rasulullah ialah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bila dia tak boleh tidur, dia mengadu pada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada dia baca doa ni. Tuan-tuan boleh ikut doa ni. Doa yang diajar supaya kita baca bila kita tak boleh tidur. Doa apa dia? Qul Allahumma gharatin nujum. Rasulullah sebut, katakanlah baca doa ni, Allahumma gharatin nujum. Allahumma gharatin nujum wa hadatil uyun wa anta hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum ya hayyu ya qayyum ihdi laili wa anim aini. Tu doa yang diajar supaya kita baca ni. Allahumma gharatin nujum. Ya Allah, yang dianya, ya Allah yang menjaga segala bintang-bintang yang telah terbenam. Gharatin nujum, yang membenamkan bintang-bintang. Wahadatil uyun, dan menutupkan mata-mata menjadi tenang. Mata-mata bintang-bintang pun terbenam, kemudian mata-mata ni pun jadi tenang. Wa anta hayyul qayyum, dan kamu ni hidup dan tak mati-mati. Wa anta hayyul qayyum, kamu pula hidup dan berdiri tegak dengan kekuasaan kamu. La ta'khudhuka sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan jangan sekali-kali kamunya, wahai zat yang, dan kamu pula tak mengantuk dan tidak tidur dan tidak menimpa kamu. La ta'khudhuka sinatun wala naum. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang hidup dan qayyum, dalam keadaan yang tegak. Ihdi laili wa animu aini, dan tolonglah pejamkanlah mata aku ni, tenangkanlah mata aku, tenangkanlah malam aku ini, dan pejamkanlah mata aku ni ya Allah. Ini doa yang ketika mana kita gelisah dan kita sukar untuk dapat tidur yang baik. Saya tak nak baca kerap-kerap ni, kan nanti ramai pula tertidur depan komputer masing-masing. Supaya tak tertidur depan handphone masing-masing, tak tertidur depan yang disebut dengan depan komputer, desktop masing-masing ni. Kita ingat doa ni. Doa ni, Allahumma qad gharatin nujum wa hadatil uyun wa anta hayyu qayyum la ta'khudhuka sinatun wala naum ya hayyu ya qayyum ihdi laili wa anim aini. Itu doa yang diajar supaya kita baca. Adalah beberapa frasa-frasa yang bertukar-tukar sikit dalam doa. Tapi dalam doa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la ta'khudhuka. Bukan la ta'khudhuhu, tapi la ta'khudhuka. Ditukar sedikit dalam doa tersebut. Walau bagaimana sekalipun kita boleh baca doa sebegini. Bila kita diuji dengan ujian kesukaran untuk tidur malam, di antara doa yang kita baca, doa yang sebegini dipanggil. Aku pun mengucapkannya. Katanya Zaid bin Thabit, dia kata, aku pun baca doa yang diajar oleh Rasulullah. Allah menghilangkan apa yang aku rasakan sebelum daripada ini. Allah hilangkan. Rasa tak boleh tidur tu, alhamdulillah hilang dengan baca doa yang dibaca dan diulang sebelum daripada ini. Ini yang diajar supaya baca dan baca. Saya pernah, doa ini jugalah yang saya baca pada seorang hamba Allah yang dicucuk oleh doktor untuk, doktor cucuk 2 jarum ke 3 jarum dah. Untuk dia nak tidur. Dia tak boleh tidur 3 malam dah. 3 malam ke 2 malam, gitulah. Dia tak boleh tidur. Kemudian keluarga dia jemput saya datang di hospital yang dimaksudkan itu. Kemudian saya pergi, saya baca doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, berdengkur terus, alhamdulillah. Tak sempat berapa kali saya ulang tu,
tiba-tiba berdengkur. Nak sebutnya mustajabnya doa yang diajar dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajar pada kita demikian untuk kita baca. Ada ramai di kalangan kita yang sukar untuk tidur malam. Bila sukar tidur malam, baca doa-doa macam ni. Doa ni kita ulang dan ulang. Allahumma gharatin nujum wa hadatil uyun wa anta hayyu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la ta'khudhuka sinatun wala naum. Ihdi layali wa animu aini. Ini doa yang biasa saya ajar pada anak-anak saya, pada keluarga saya, pada pasangan hidup saya baca doa-doa demikian yang diajar oleh Rasulullah ini, dan Allah jadikan ketenangan dan kelapangan dalam kehidupan mereka bila mereka baca doa-doa sebegini. Saya pun sama juga. Bila kita sukar, kita penat dalam perjalanan, kita letih dalam pekerjaan kita, lalu kita balik-balik, kita tak boleh nak lena tidur. Kenapa kita tak boleh nak lena tidur ni? Ni di antara kerana penat sangat. Lalu kita baca doa. Bila kita baca doa, lena, alhamdulillah, Allah kurniakan kelenaan yang panjang pada diri kita, kelenaan yang lena betul, dengan keadaan kita tidur menjadikan kerehatan pada tubuh badan kita ini. Dalam kitab Ibn Sunni, Muhammad bin Yahya bin Habban mengatakan Khalid bin Al-Walid tidak dapat tidur. Khalid Al-Walid pun tak dapat tidur. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin tentera untuk membuka kerajaan Rom dan Parsi. Tapi alhamdulillah, dianya Khalid Al-Walid ni bila dia tak boleh tidur malam, hal itu diadukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dia hidup dengan Rasulullah. Bila hidup dengan Rasulullah, segala masalah mereka mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka mengadu pada Rasulullah, Rasulullah menjawab, ketika ingin tidur, berlindunglah kalian dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada murka Allah Ta'ala. Rasulullah kata, waktu mana nak tidur, sapu tempat tidur kita ni, berlindung pada Allah. Sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, daripada kemurkaan Allah. Baca dengan kalimah yang sempurna. Kita baca dengan kalimah Allah yang sempurna, dengan daripada murkanya, daripada kejahatan hamba-hambanya, daripada godaan syaitan, dan supaya mereka tidak mendatangi kamu. Kalimah apa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu cara demikian. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pun ada juga doa diajar. Bila kita nak tidur je, Rasulullah kata pada Khalid Al-Walid, bacalah doa tu. Doa apa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Supaya syaitan, wa a'udzu bika minasyaitan an yahdurun, kita baca dan minta lindungi Allah daripada kejahatan syaitan yang sentiasa menghadirkan ataupun datang dekat dengan kita ni sendiri. Hadis ni hadis mursal. Muhammad bin Yahya adalah tabi'in, ahli bahasa, mengatakan maksud al-raqu ialah berjaga di tengah malam. Terjaga tengah malam itu sendiri. Dalam kitab At-Tirmizi dengan sanad dhaif, dan At-Tirmizi sendiri mendhaifkannya. Walaupun dia dhaif, sanad yang dhaif, Imam Tirmizi sendiri sebut dhaif hadis ni. Buraidah berkata, Khalid bin Al-Walid mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak dapat tidur pada malam hari kerana gelisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh baca doa ni. Doa apa dia? Idza awaita ila firashika, bila kamu mendatangi tempat tidur kamu, bila kamu dekat nak tidur kamu, faqul Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adallat, wa rabbal ardina wa ma aqallat, wa rabbas syayatin wa ma adallat, kulli syarrin min khalqika kullihim jami'an, an yufruta alayya ahadun minhum wa an yanbaghi an yabghiya alayya azza jaruk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha illa anta. Itu diajar Rasulullah sebut, iza awaita ila firashika, bila kamu datang ke tempat tidur kamu, Rasulullah sebut, baca doa ni, Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adallat. Wahai Tuhan, ya Allah, pencipta langit yang tujuh serta apa yang dinaungi oleh langit yang ketujuh tadi. Kalau ditanya, langit tujuh lapis ni menaungi apa? Yang disebut ulama-ulama sebut berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang namakan dengan ruh orang yang beriman pada Allah. Ruh orang yang beriman pada Allah, bila meninggal dunia, ruh dia naik sampai ke langit yang ketujuh. Naik.
berada di kawasan arash Allah. Dia cara demikian. Ruh orang beriman pada Allah. Manakala ruh orang-orang yang kufur pada Allah ditanam, dimasuk, dirodok sampai ke dalam muka bumi ini, sedalam 7 petala bumi itu sendiri. Dia panggil demikian. Kemudian wa ma azallat wa rabbal ardina wa ma aqallat. Kemudian Allah yang mencipta bumi yang 7 serta apa yang dilindunginya. Aqallat wa rabbas syayatin wa ma adallat. Tuhan yang mencipta seluruh syaitan dan apa yang mereka sesatkan, yang mereka telah sesatkan. Dan syaitan yang menyesatkan manusia tadi. Kulli syarri min khalqik. Jadikanlah aku pelindung daripada semua makhluk kamu itu. Kulluhum jami'an an yufrata alayya. Daripada kekejian dan kejahatan mereka terhadap aku. Kemudian wa an yabghiya alayya. Dan juga melindungi kamu daripada pujian kamu yang tinggi. Az-zajaruk, melalui pelindungan kamu daripada pujian kamu yang tinggi. Tiada Tuhan, wala ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Wala ilaha illa anta, dan tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Ini doa-doa yang diajar supaya bila kita tak boleh tidur malam ataupun kita tak lena, baca doa-doa sedemikian rupa. Kemudian seterusnya zikir ketika mana kita rasa takut dan gelisah waktu mana tidur. Tengah-tengah tidur, kita jadi rasa takut. Kita nak baca apa dia? Dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, kitab Ibn Sunni dan selainnya, daripada Amir bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada pakciknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka satu bacaan ketika mana rasa takut. Tidur malam, terjaga. Terjaga tu kadang-kadang mata terbeliak memandang ke atas. Ataupun dia jadi rasa pada diri dia berdebar. Bangun, terjaga daripada tidur, duduk. Terjaga malam-malam. Ataupun bunyi qum, tengah-tengah tidur tu bunyi qum. Kita bangun, tak ada apa-apa pun. Yang terjadi ni, kita ingatkan kadang-kadang bunyi orang ketuk pintu rumah. Tiba-tiba kitanya terjaga. Tengah kita tidur malam, terjaga. Jadi rasa takut. Baca doa apa dia? Ni doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ni doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita baca. Baca doa ni. Doa apa dia? Aku berlindung kepada Allah dengan yang penuh dengan kesempurnaan daripada kemarahan Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi. Ya Allah, lindungilah aku daripada kemarahan kamu. Kerana aku gunakan kesempurnaan nama kamu, ya Allah. Nama kamu untuk aku minta berlindung dengan segala kehebatan dan kebesaran kamu, ya Allah. Wa syarri ibadi, dan kejahatan hamba-hamba. Hamba-hamba ni, yang jahat ni, dia buat khianat pada aku, ya Allah. Ada juga orang ni, dia buat khianat, dia sihir. Kita tengah tidur, dia hantar sihir-sihir. Tengah kita tidur. Wa min hamazatis syayatin, dan juga daripada godaan-godaan syaitan. Wa min hamazatis syayatin. Kemudian yang ketiga, apa dia? An yahdurun, syaitan supaya mereka tidak mendatangi aku, ya Allah. Ni kita baca doa yang diajar, dan sahabat-sahabat yang dia tahu doa ni, tolong tulis di ruangan komen supaya kita boleh pakak-pakak dapat doa-doa sebegini. Kita ajar pada keluarga kita. Sebut ada keluarga kita. Kalau tidur malam tu, kita rasa takut dan gelisah je. Kemudian kita rasa bunyi kilat memancar pula. Petir-petir yang menyambar. Kemudian kilat-kilat yang berdentum pada malam hari. Kemudian kita pula dalam seorang-seorang pula baca doa apa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ini doa-doa yang kita diajar supaya kita baca saat mana kita dalam keadaan demikian. Abdullah bin Ammar mengajar bacaan ini kepada anak-anaknya yang sudah berakal, yang sudah akil balik. Manakala mereka yang masih kecil, dia menulis bacaan itu dan diletakkan di tengkuk-tengkuk mereka. Ni cara ulama-ulama yang akil balik, dia kata tolong hafal. Manakala yang belum lagi boleh akil balik, yang tak boleh nak baca dan sebagainya ni,
Maka macam mana? Ditulis dan diletakkan di tengkuk. Letak di tengkuk ni supaya dibaca. Bila tengok je, senang nak dibaca di kalangan mereka tersebut. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan. Hadis yang kita baca tadi. Doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ini di antara doa yang kita baca. Dalam riwayat Ibn Sunni disebut bahawa seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang berjumpa dengan Nabi dan mengadu bahawa dia rasa takut dan gelisah pada malam hari. Dia mengadu. Bukan zaman kita je, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dah orang yang dia rasa takut dan gelisah pada malam hari. Bila dia rasa takut dan gelisah pada malam hari, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza awaita ila firashika faqul a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun." Itu panjang sikit. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi. Aku berlindung kepada Allah. Aku lindung, aku mohon supaya Allah lindungi aku daripada kemarahannya, wa iqabihi, dan juga pembalasannya, wa syarri ibadih, dan segala kejahatan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin, daripada yang disebut dengan godaan-godaan syaitan, wa an yahdurun, dan kedatangan syaitan untuk meracuni dan merosakkan diri aku. Tu. Minta supaya Allah lindungi keadaan demikian. Tu kalau kita tidur malam yang sukar. Kalau ada di kalangan kita yang payah nak tidur malam, susah dan sebagainya, baca doa-doa macam ni. Supaya waktu mana malam kita menjadi malam-malam yang indah. Malam-malam yang seronok pada diri kita. Demikian juga bila kita tidur, tiba-tiba mimpi baik ataupun buruk. Macam mana nak buat? Kalau kita tidur, tiba-tiba kita mimpi. Mimpi kita ni sama ada mimpi yang baik ataupun buruk. Dalam Sahih Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa inna ma hiya min Allah Ta'ala." Kalaulah seseorang yang saleh, dia tidur dan dia mimpi benda-benda yang indah, benda perkara-perkara yang seronok dalam mimpi dia, itu tandanya fa inna ma hiya min Allah Ta'ala, itu datang daripada Allah Ta'ala. Itu datang fa inna ma hiya min Allah Ta'ala, dia datang daripada Allah Ta'ala. Falyahmadillah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur pada Allah Ta'ala, alaiha wal yuhadditsu biha, dan kemudian cerita pada orang lain. Ada setengah alim ulama, bila dia bangun pagi, dia bagi tahu pada orang, saya semalam mimpi seronok, mimpi berjumpa dengan Allah yarham tuan guru, mimpi berjumpa dengan orang ni, berjumpa dengan orang ni, jumpa yang indah saya mimpi. Dia suka sangat dia cerita pada orang. Kemudian dia puji pada Allah. Dia puji pada Allah. Selain daripada dia puji pada Allah, dia ajak orang, jom saya buat jamuan. Saya suka sangat di atas apa yang saya telah mimpi semalam itu. Itu cara pada mereka tersebut. Mimpi yang demikian. Ni kita boleh cerita pada orang. Ceritalah. Dengan syarat kita tidur dalam keadaan yang baik. Wuduk, kemudian kaki tak menghadap ke kiblat. Kemudian kita bukan tidur tengah tengok Gusti, tidak. Tengok wrestling tertidur. Kemudian mimpi malam tersebut. Mimpi pula mimpi yang elok-elok kita akan sebut. Mimpi durian musangking, makan durian masak musangking misal contoh. Itu tak jadi tu. Kerana tidur depan stongko lawan Triple H, dia panggil demikian. Tak dianggap mimpi yang baik. Mimpi yang baik ni, sebelum dia tidur dia ambil wuduk, kemudian dia baca Quran, kemudian dia dekat nak tidur tersebut, dia jaga adab-adab dia. Dia ada wuduk dan sebagainya, kaki dia tidak menghadap kepada kiblat, dia tidur dalam keadaan macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur itu, kemudian dia mimpi yang baik. Maka dia ceritalah pada orang. Lepas tu dia suka sangat, dia puji Allah. Lepas pada tu dia ajak orang, jom saya belanja makan pagi ni. Sarapan pagi ni satu kedai. Saya belanja, saya bayar semua. Kenapa? Kerana malam saya mimpi yang baik-baik dan indah-indah. Kenapa dia mimpi yang baik sampai kena belanja ni? Rasulullah sebut, kerana ia datang daripada Allah. Fa innama hiya minallahi ta'ala. Kerana dia datang daripada Allah. Oleh kerana dia datang daripada Allah, maka diajar supaya dan dianjurkan pada kita supaya kitanya terus bercerita pada orang cerita-cerita yang baik yang sewajarnya untuk kita cerita tadi. Dalam riwayat lain ada disebut,
Fala yuhaddis biha illa man yuhib. Dalam riwayat yang lain sebut, jangan cerita pada orang, mengata orang tak, kecuali orang yang kamu sayang saja. Jangan cerita pada semua orang, kerana tak semua orang sayang pada kamu. Ada orang yang benci pada kamu, dia dengar je, dia kata menyampah aku, dengar cerita macam tu, dia sebut demikian. Jangan. Fala yuhaddis biha illa man yuhibbu. Jangan cerita kecuali pada orang yang kamu sayang saja. Wa idza ra'a ghairu dhalika mimma yukrahu fa innama hiya minasyaitan. Kalaulah kamu pakai kamu wuduk, kamu semayang sunat, kemudian kamu dah tidur elok-elok, tiba-tiba mimpi buruk, maka itu datang daripada syaitan. Falyasta'iz min syarriha. Bila kamu terjaga daripada tidur, berlindung pada Allah daripada kejahatan syaitan ini. Wala yudhakkaruha li ahadin fa innaha la tadurruh. Rasulullah kata, jangan cerita pada orang, seorang pun jangan cerita yang kamu mimpi yang buruk tadi, kerana kalau kamu cerita, nescaya akan membawa mudarat pada diri kamu. Bimbang-bimbang yang kamu mimpi itu betul-betul terjadi. Oleh yang demikian, kamu tak payah cerita pada orang lah. Bila kamu mimpi yang buruk, kamu dalam keadaan tidur tu kamu tidur dalam keadaan yang elok dah. Kamu dah semayang, kamu dah ambil wuduk, kamu dah kaki tak menghadap ke kiblat, tiba-tiba mimpi buruk juga, mimpi yang menakutkan, maka di waktu tersebut tak payah cerita pada orang. Bila bangun saja, falyasta'iz billah min syarriha, minta berlindung pada Allah daripada kejahatan mimpi yang buruk tadi. Wala yudhakkaruha li ahadin, jangan cerita pada seorang pun. Rasulullah sebut demikian. Fa innama la tadurruh, kalau kamu cerita, dia akan bawa kena balik pada diri kamu terhadap apa yang kamu mimpi tadi. Bimbang demikianlah, dia tidak akan mudaratkan pada kamu terhadap mimpi itu. Ada orang yang terkesan mimpi bangun tidur tu mudi terus, perasaan dia buruk terus. Bangun tidur dalam keadaan yang dia jadi masam je wajah dia, kemudian dia tak ceria je hari tersebut. Punca apa dia? Mimpi yang menakutkan semalam. Jangan cerita pada orang, kerana bila dia cerita akan membawa mudarat dalam kehidupan dia. Dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ru'ya salihatun wa fi riwayatin ar-ru'ya al-hasanatu minallah. Mana-mana mimpi orang saleh, ataupun dalam riwayat yang lain sebut, mimpi yang baik itu datang daripada Allah. Wal hulmu minasyaitan. Manakala mimpi yang buruk itu daripada syaitan, mimpi yang tidak disuka itu datang daripada syaitan. Faman ra'a syai'an yukrahuhu falyatanaffus min shimalihi salasan. Siapa-siapa yang dia mimpi buruk dalam tidur dia terjaga, maka hendaklah dia meludah sebelah kiri dia sebanyak 3 kali. Wal yata'awwaz minasyaitan. Lepas pada itu, dia minta lindungilah diri dia daripada syaitan. Fa innaha la tadurruh. Sesungguhnya bila dia mimpi macam tu, bila dia minta lindung daripada Allah daripada kejahatan syaitan itu, nescaya yang mimpi yang buruk itu tak akan terjadi pada diri dia. Ludah sebelah kiri, ludah 3 kali, tui 3 kali itu. Pastikan jangan ada suami kita kat sebelah. Itu cara demikian. Kalau ada suami sebelah, ludah atas muka dia stempek bagi tu, makan penampau tawar kita bagi tu. Nak kena jagalah pada kita ludah 3 kali. Pastikan pada dalam keadaan yang ludah tu bukannya ludah dikeluari. Oh tidak. Tapi ludah kita tu sekadar untuk menggambarkan ludah. Tapi dia tidak ludah. Dia bunyi tui begitu je pada diri kita ni 3 kali, cara demikian. Dalam Sahih Muslim, Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yukrahu falyabsuq an yasari salasan." Falyatanaffas tadi diajar supaya kitanya memohon pelindung pada Allah. Kitanya kemudian siapa yang mimpi sesuatu yang tidak suka, ludah sedikit di sebelah kiri dia, falyatanaffas. Yang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu mimpi yang kamu tak suka, falyabsuq an yasari salasan. Hendaklah kamu ludah betul-betul sebelah kiri sebanyak 3 kali. Tadi buat-buat. Yang ni bukan buat-buat, memang ludah. Tui sungguh 3 kali itu ludah betul-betul. Kemudian waliyasta'iz billahi minasyaitan salasan.
Kemudian dia sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Maka dia kena alihkan tempat tidur dia. Maksudnya dia mengiring macam mana yang tadi, maka dia pusing sebelah yang diiring tadi. Jangan duduk sebegitu, jangan. Tukar posisi bila dia mimpi yang menakutkan dan menggerunkan pada dia. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada riwayat Abu Hurairah secara marfu', idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha fala yuhaddisu biha ahadan wal yakum falyusall. Ni satu lagi riwayat cerita apabila kamu di kalangan kamu mimpi yang menakutkan dan menggerunkan kamu, fala yuhaddis biha, jangan cerita pada siapa-siapa. Kemudian kamu diajar supaya apa dia? Wal yakum falyusall, hendaklah kamu bangun dan sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat 1 rakaat ke 2 rakaat ke, supaya kita tak terkena dengan apa yang kita mimpi yang buruk tadi. Ini cara dalam Islam. Islam diajar sampai tak demikian. Tuan-tuan kena ingat ya, mimpi-mimpi ni dia ada petanda-petanda dia. Tidaklah kata Islam ni diajar sampai peringkat tidur mimpi itu pun diambil kira. Orang yang nak dikira akil balik tak akil balik, tengok pada mimpi. Kita nak tahu kena sihir tak kena sihir, tengok pada mimpi. Mimpi-mimpi. Nabi dapat wahyu melalui mimpi. Ada juga cara demikian. Cara Allah jadikan dalam hidup Nabi-Nabi. Sama juga tidur kita ni, dia akan menjadi petanda dalam perbuatan dan amalan harian dalam kehidupan kita. Kemudian yang akhir sekali, idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyakul an yasari bisalasa marrat summa la yakul Allahumma inni a'udzu bika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam fa innaha la takuna syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kamu mimpi yang menakutkan, dalam mimpi kamu yang kamu tak suka, falyakul an yasari salasa marrat, hendaklah dia ludah sebelah kiri dia sebanyak 3 kali. Bila ludah sebelah kiri sebanyak 3 kali, lalu dia sebut, Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada amalan syaitan. Wasayyiatil ahlam, dan buruknya mimpi yang menakutkan. Fa innaha la takunu syai'a. Bila kamu mimpi baca demikian, nescaya tidak akan terjadi apa-apa terhadap mimpi yang kamu mimpi tadi. Ni cantik doa yang diajar oleh Rasulullah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun a'udzubika min amali syaitan. A'udzubika min amali syaitan wasayyiatil ahlam, dan buruknya mimpi. Tu sikit je pada kita baca doa demikian. Kemudian kalaulah ada orang datang menceritakan mimpi-mimpi mereka, lalu kita diajar supaya Nabi SAW sebut, liman qala lahu ra'aitu ru'ya. Kalaulah ada orang jumpa dengan kamu, dia sebut, aku lihat dalam mimpi aku. Qala khairan ra'aita wa khairan yakun. Kita baca, kita sebut baik, kita sebut khairan ra'aita wa khairan yakun, dan baiklah kesudahan yang terjadi. Baiklah kesudahan yang terjadi. Ni ra'ai, bila orang cerita saya mimpi macam ni, saya mimpi macam ni, lalu kita sebut khairan, baik tu baik. Khairan ra'aita wa khairan yakun, dan mudah-mudahan apa yang kamu nampak dalam mimpi kamu itu akan terjadi perkara yang baik-baik dalam hidup kamu. InsyaAllah kita akan susun doa-doa ini. Dalam riwayat yang lain lagi disebut, khairan talqah wa syarran tawaqqah, khairan lana wa syarran ala a'da'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Cantik lagi doa ni. Rasulullah kata, kalaulah sekiranya orang cerita pada kita tentang mimpi-mimpi, kita sebut begini, khairan talqah, yang kamu mimpi itu terbaik akan ditemui, insya-Allah. Wa syarran tawaqqah, dan kita minta supaya disimpangkan daripada bertemu dengan benda-benda, dijauhkan daripada berjumpa dengan benda-benda yang mimpi tadi. Wa khairan lana, dan mimpi-mimpi yang baik itu untuk kita. Wa syarran ala a'da'ina, dan dia jadi buruk kepada musuh-musuh kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki dan mengatur sekalian alam ini sendiri. Ini di antara doa-doa kita lah yang kita diajar supaya kita sebut dan kita baca ketika mana kita berhadapan dengan ujian dalam hidup kita. Ujian apa? Ujian gelisah dan sukar untuk dapat tidur yang nyenyak dalam hidup kita.
Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas pertemuan kita yang ringkas ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.